Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala rezekikan kepada kita pada malam ini dan pada saat ini untuk duduk berada di dalam majlis ilmu yang mana ia merupakan suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan membawa pelakunya dipermudahkan jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang melalui suatu jalan untuk dia mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga, hadirin dan hadirat. Dan pada malam ini kita akan meneruskan kupasan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Zadul Ma'ad ni membawa erti bekalan perjalanan pada kita ini mendapatkan panduan dan petunjuk sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Dan khairul ibad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi kita adalah sebaik-baik hamba atau sebaik-baik manusia. Kitab itu ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Qayyim rahimahullah ataupun Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, seorang ulama bermazhab Hambali yang meninggal pada tahun 751 Hijrah. 751 Hijrah. Dan perbahasan kita pada malam ini akan kita sambung perbahasan fasal yang ke-23, hadirin dan hadirat. Dan fasal yang ke-23 diletakkan di bawah tajuk kecil Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Fasal berkenaan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat gerhana, tentang salat gerhana. Salat al-kusuf. Kita biasa dengar satu istilah al-kusuf dengan kaf, dan satu lagi adalah disebut sebagai al-khusuf dengan kha. Jadi kalau disebut salatul kusufain, salat dua gerhana, tapi ada perbezaan antara kusuf dengan kaf dan khusuf dengan kha, iaitu kalau salatul kusuf merujuk kepada gerhana matahari, kalau kaf itu kaf sin waw fa, kusuf itu merujuk kepada gerhana matahari. Manakala kalau al-khusuf dengan kha merujuk kepada apa? Gerhana bulan, hadirin dan hadirat. Kalau salatul khusuf dengan kha, ia merujuk kepada salat gerhana bulan. Sebab itu dalam Quran disebutkan wa khasafal qamar. Qamar ni bulan, khasafa gerhana. Manakala kalau syams mesti kasafa, kusuf. Dan disebutkan di sini lamma kasafati syamsu, apabila berlakunya gerhana matahari. Tengok dia guna bahasa kasafat asyamsu. Kasafat tu gerhana, asyamsu matahari.
Sebaik sahaja berlaku gerhana matahari bila, iaitu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah berlaku gerhana matahari. Kharaja sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid musri'an fazi'an yajurru rida'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar segera atau bergegas menuju ke masjid dalam keadaan fazi'a. Fazi'an di sini adalah dalam keadaan takut, dalam keadaan terkejut, hadirin sidang jemaah, kerana gerhana matahari adalah suatu perkara luar biasa. Ia bukan perkara yang selalu, ia perkara yang jarang-jarang berlaku, kejadian alam yang jarang-jarang berlaku, menyebab Nabi rasa takut, Nabi rasa khawatir, Nabi rasa risau, hadirin dan hadirat. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memperbetulkan rida' Nabi. Rida' ni adalah pakaian yang dipakai yang menutupi bahu ke bawah itu. Macam kalau kita nak mudah tengok, kita katakan bahawasanya jemaah umrah kita atau jemaah haji yang lelaki, apabila mereka berihram, kan mereka memakai kain ihram, hadirin dan hadirat. Dan orang lelaki ni, kain ihram dia ada dua helai, iaitu dua helai kain ihram berwarna putih itu, yang mana yang pertama dipanggil sebagai rida'. Rida' ni tutup daripada bahu ke bawah, yang tu namanya rida'. Manakala yang tutup bahagian pinggang atau pusat ke bawah, itu namanya izar. Itu namanya izar, iaitu alif zai alif ra, izar, hadirin dan hadirat. Kalau orang kita mungkin boleh diumpama dengan kain plekat. Izar tu adalah kain plekat yang tutup. Sama juga dengan kain yang kita pakai ketika mengerja ibadat umrah, ketika kita berpakaian ihram itu bagi orang lelaki. Jadi Nabi pun memperbetulkan rida' Nabi, wa kana kusufuha fi awwalin nahar. Pada waktu itu gerhana matahari berlaku pada awal siang, iaitu ala miqdari rumhaini aw salasatin min tulu'iha, ketika matahari terbit dengan panjang 2 atau 3 tombak. Rumuh ni tombak, hadirin sidang jemaah. Dengan kadar panjang terbit matahari itu 2 ke 3 panjang tombak. Dalam arti kata, di awal tengah hari lah berlaku gerhana matahari itu, awal matahari ataupun awal siang, itu yang lebih tepat, awal siang, saya betulkan. Awal siang daripada terbitnya matahari, maka ketika itulah berlaku gerhana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fataqaddam, maka Nabi pun bersiap sedia, fasalla raka'atain. Lalu baginda pun mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Inilah dianya nama salat gerhana. Inilah dianya nama salat gerhana. Dan salat gerhana ni hukum dia apa? Hukumnya sunat, hadirin dan hadirat. Kita tahu bahawasanya salat dari sudut dituntut terbahagi kepada 2 hukum. Yang pertama ada salat yang hukumnya wajib. Yang kedua ada salat yang hukumnya sunat. Salat yang hukumnya wajib kita pecahkan kepada 2 juga. Yang pertama, wajib tu ke atas setiap individu, yang mana nama lainnya adalah fardu ain. Manakala ada yang kedua, kewajipan tu ke atas kelompok, ke atas kumpulan, tidak ke atas setiap individu. Yang ni dinama sebagai fardu apa? Fardu kifayah. Dia ada fardu ain dan dia ada fardu kifayah. Yang ni kedua-duanya wajib. Fardu ain wajib, fardu kifayah pun wajib. Fardu ain adalah salat 5 waktu sehari semalam, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Manakala fardu kifayah ni adalah seperti contoh salatul janazah, salat janazah. Salat janazah ni kewajipan ke atas kelompok, ke atas kumpulan. Bukan semua individu wajib mengerjakannya, tetapi satu kumpulan manusia dalam satu kawasan wajib kalau berlaku kematian untuk mereka salatkan ke atas jenazah tersebut. Fardu kifayah. Jadi itu antara salat yang hukumnya wajib. Yang kedua, selain daripada ini, hukum salat adalah sunat. Hukum salat adalah sunat. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, hadirin dan hadirat, ulama Syafi'iyah ini mereka membahagikan salat sunat ni kepada 2 pecahan pula. Iaitu ada salat sunat yang dituntut berjemaah. Ada salat sunat yang dituntut berjemaah.
Itu yang pertama. Dan yang kedua apa dia? Salat sunat yang tidak dituntut berjemaah. Itu cara kita faham. Dan sebenarnya salat sunat yang dituntut berjemaah ni maknanya dituntut di situ adalah disunatkan berjemaah, bukan diwajibkan berjemaah, tak. Iaitu salat sunat yang disunatkan berjemaah. Ada berapa? Kita kata dalam mazhab Syafi'i ada 5. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imamul Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja'. Iaitu ada 5 salat sunat yang dituntut berjemaah, iaitu disunatkan dilakukan secara berjemaah. Yang pertama adalah salat gerhana matahari. Ini disunatkan berjemaah. Yang kedua adalah salat gerhana bulan. Begitu. Yang ketiga adalah salat hari raya puasa. Yang keempat adalah salat hari raya haji atau hari raya korban. Dan yang kelimanya adalah salatul istisqa, salat istisqa. Iaitu salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, salat hari raya puasa, salat hari raya haji dan salat istisqa, iaitu salat minta hujan daripada Allah Ta'ala apabila kemarau panjang. Jadi kalau Malaysia sekarang ini, Kuala Lumpur ni hari-hari hujan, tak payah istisqa pula. Hadirin dan hadirat, tidak ada keperluan. Kita hari-hari hujan, kita berhadapan, kita tak perlu solat istisqa. Istisqa ini anjurannya ketika kemarau panjang. Hadirin dan hadirat, yang mungkin tanam-tanaman mati, manusia kesusahan, dahaga, haiwan tidak ada minuman, begitu. Yang tu kita solat istisqa. Kelima-lima solat ni disunatkan berjemaah. Tapi bila kita kata disunatkan berjemaah, kalau nak solat seorang-seorang boleh ke tidak? Kita kata boleh. Sebab itu nak solat raya seorang-seorang tak ada masalah. Dari sudut hukum boleh solat raya seorang-seorang. Masa zaman PKP dahulu, beberapa tahun yang lepas, 2020, 2021, ada sebahagian kita solat raya di rumah kerana kita tak dibenar solat raya di masjid pada waktu itu. Tapi bila kita kata solat raya di rumah, bukan semua orang berkeluarga, hadirin dan hadirat. Ada yang membujang, sian orang bujang. Jadi kalau dia bujang, dia solat duduk seorang-seorang di rumah, solat raya seorang-seorang di rumah. Jadi tidak ada masalah. Cuma yang membezakannya adalah kalau dia solat raya seorang-seorang di rumah, tidak dituntut khutbah raya. Nak khutbah pada siapa? Siapa nak dengar? Dia semayang seorang-seorang. Semayang sudahlah, nak khutbah pasal apa? Jadi kalau berjamaah, macam ada keluarga kita buat, solat raya berjamaah di rumah, maka disunatkan juga khutbah raya tu. Hadirin dah hadirat. Begitu juga solat gerhana. Solat gerhana ni kalau berlaku sebab, iaitu sebabnya apabila munculnya gerhana, maka kita pun solat. Tak kira lah kalau kita nak solat seorang-seorang pun harus, tapi yang dituntut adalah berjamaah. Yang dituntut adalah berjamaah. Begitu juga istisqa, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, solat gerhana matahari ini adalah hukumnya sunat dan ia juga merupakan solat 2 rakaat. Ia adalah solat 2 rakaat. Tuan-tuan kena jelas, asas bagi solat sunat pada waktu siang dan solat sunat pada waktu malam adalah sebanyak 2 rakaat. Ada satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW, baginda mengatakan, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Hadis ini sahih. Namun ada satu lagi riwayat, namun hadis itu dikritik atau dipertikaikan status kesahihannya, dengan jelas menyebut sabda Nabi SAW, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan salat siang 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi maknanya salat sunat yang kita buat pada waktu siang ke, pada waktu malam ke, ia dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Itu asasnya. Jadi salat gerhana di sini adalah salat siang, gerhana matahari, takkan malam pula. Jadi gerhana matahari. Maka ia pun adalah salat sebanyak 2 rakaat. Fataqaddama fasalla raka'atain, kata al-Imam Ibn Al-Qayyim. Nabi pun mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Qara'a fil ula bi Fatihatil Kitabi wa suratin tawilah. Nabi SAW membaca pada rakaat yang pertama, mula-mula sekali Nabi baca Fatihah. Mula-mula sekali Nabi baca Fatihah. Tuan-tuan kena jelas satu kaedah, semua salat diwajibkan padanya Fatihah. Tak kira lah solat fardu ke, kita katakan memang ada bacaan surah Al-Fatihah. Solat jenazah pun ada Fatihah. Kita solat sunat pun ada Fatihah. Kita solat fardu pun ada Fatihah.
Nabi SAW kata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi selepas Al-Fatihah, Nabi SAW pada rakaat pertama salat gerhana matahari, lepas Fatihah, Nabi baca surah yang panjang, surah tawilah, surah yang panjang. Surah yang panjang ni tak dispesifikkan surah apa. Maknanya tak ditetapkan surah apa. Yang penting panjang. Wa jahara bil qiraah, walaupun solat ni adalah solat gerhana matahari, solat siang, Nabi menjaharkan bacaan. Maknanya Nabi baca bacaan tu secara kuat ke perlahan? Nabi baca secara kuat, iaitu secara jahar. Jadi lebih kurang macam solat Jumaat lah. Solat Jumaat pun walaupun siang tapi dibaca kuat, hadirin dan hadirat. Tetapi saya nak sebut, isu solat gerhana matahari, imam baca kuat, baca perlahan ni, dalam mazhab Syafi'i khilaf kepada dua pendapat. Maknanya ada pandangan dalam mazhab kata disunatkan baca kuat, dan ada pandangan mazhab kata disunatkan baca perlahan. Tapi di sisi Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih, dianjurkan kita ketika solat gerhana matahari, imam baca secara kuat juga. Baca secara kuat. Begitu, hadirin dan hadirat. Summa raka'a, kemudian setelah Nabi SAW selesai bacaan surah yang panjang pada rakaat pertama, Nabi pun rukuk. Nabi pun rukuk sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika rukuk tu, fa'atala rukuk, Nabi melamakan rukuk atau baginda memanjangkan rukuk. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk, kemudian Nabi bangun daripada rukuk. Apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Wa shalla fa atala al-qiyam wa huwa duna al-qiyam al-awwal. Nabi pun sambung salat. Dan Nabi memanjangkan qiyam, berdiri tegak. Dan qiyam kali yang kedua ini tidak sama dengan qiyam kali yang pertama. Maknanya ini masih dalam satu rakaat yang sama. Satu rakaat ada dua kali qiyam, ada dua kali qiyam, iaitu ada dua kali berdiri tegak. Cuma apa perbezaan antara qiyam yang pertama dengan qiyam yang kedua? Qiyam yang kedua ni dari sudut tempohnya pendek daripada yang pertama tadi. Maknanya qiyam yang pertama tadi dibaca surah yang panjang, qiyam yang kedua bacaannya kurang sedikit daripada qiyam yang pertama. Jadi maknanya di sini ada rukuk sebanyak dua kali. Wa qala lamma rafa'a ra'sah, apabila Nabi bangun daripada rukuk, Nabi pun membaca sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Iaitu ini bacaan Nabi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Summa akhadha fil qiraah. Kemudian pada qiyam kali yang kedua ini pun Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memulakan bacaan, dan setelah selesai bacaan daripada qiyam kali yang kedua pada rakaat yang pertama, Nabi pun rukuk. Maknanya rukuk pun dalam rakaat pertama ada dua kali juga. Jadi ini kaifiat dan tata cara solat kusuf, solat gerhana. Dan apabila Nabi rukuk, Nabi memanjangkan rukuk, melamakan rukuk, dan rukuk ini berbeza dengan rukuk yang pertama tadi. Rukuk ini berbeza dengan rukuk yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu minar rukuk. Kemudian Nabi pun mengangkat kepala baginda daripada rukuk. Nabi pun setelah itu summa sajada, dan Nabi pun bersujud. Fa'atala sujud, dan Nabi melamakan sujud. Summa fa'ala fil raka'atil ukhra misla ma fa'ala fil ula. Kemudian Nabi SAW melakukan pada rakaat yang kedua sama seperti apa yang baginda buat pada rakaat yang pertama. Iaitu solat gerhana ini ada dua rakaat. Rakaat pertama ada dua kali berdiri tegak, dan ada dua kali rukuk, dan ada dua kali sujud. Begitu. Tapi dua kali sujud ni biasalah, semua solat ada dua kali sujud. Tapi untuk solat ada dua kali qiyam, dua kali rukuk ni, ini adalah hanya pada gerhana saja. Ini sabit daripada perbuatan Nabi SAW. Kemudian rakaat yang kedua pun sama, Nabi bangun daripada sujud kali yang kedua. Rakaat yang kedua Nabi qiyam dan baca Fatihah dan baca surah yang panjang. Kemudian Nabi rukuk, sami Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi baca surah yang kurang sedikit daripada bacaan yang pertama, qiyam yang pertama. Kemudian Nabi rukuk, kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian Nabi sujud. Kemudian duduk antara sujud kali yang kedua, kemudian tahiyat akhir.
Kemudian tahiyat akhir. Jadi ini kaifiat yang disebutkan hadirin sidang jemaah. Ini tata cara dan kaifiat. Sebab itu saya nak kongsikan sedikit ada satu faedah. Ini faedah dari sudut mazhab. Faedah dari sudut mazhab. Kalau kita nak melakukan sebarang salat dan salat tu tidak salat gerhana, maka tak boleh kita mengikut imam yang salat gerhana. Contoh dia macam mana? Kita nak salat zuhur. Kebetulan imam tu dia buat salat gerhana. Orang yang kita nak ikut tu dia buat salat gerhana. Boleh tak kita nak salat zuhur mengikut imam yang salat gerhana? Kita kata tidak boleh. Kenapa kita kata tidak boleh? Kerana kaifiatnya tidak sama. Kaifiatnya tidak sama. Yang kawan ni 2 kali berdiri tegak. Kita sekali je berdiri tegak dalam salat zuhur. Yang kawan ni salat gerhana 2 kali rokok. Kita sekali sahaja rokok dalam salat zuhur. Jadi tak boleh ikut. Tapi kalau kita ni orang yang nak salat zuhur, kita ikut orang yang salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Dia buat sembahyang sunat ba'diyah zuhur. Kita datang lambat, lewat sedikit, kita masuk ke masjid, kita tengok ada satu orang lelaki ni, sebagai contoh, dia solat di belakang tiang. Dia nak solat ba'diyah, sembahyang sunat 2 rakaat. Jadi kita pun ikutlah sebelah dia, kita pun berdiri Allahu Akbar untuk kita jadi makmum dia. Yang ni tak ada masalah. Yang ni dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imam Syafi'i, di dalam kitab tersebut dijelaskan, boleh bagi seorang makmum yang salat fardu mengikut imam yang salat sunat. Hadirin dan hadirat, boleh bagi makmum yang salat fardu mengikut imam yang salat sunat, kerana kaifiat kedua-duanya tidak berbeza pun sebenarnya. Tak ada perbezaan pun. Maknanya kalau dia dah selesai salat 2 rakaat ba'diyah, kita bangun je lah lagi untuk kita menyempurnakan baki rakaat. Apa masalahnya? Jadi itu. Tapi kita ni kalau kita nak salat, nak ikut imam, imam tu salat jenazah, tak boleh ikut. Selagi dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jenuh kita. Macam mana salat jenazah mana ada rokok? Jadi tak kepening kita, hadirin dan hadirat. Sama juga dengan salat gerhana tadi, tak boleh. Tak boleh ikut kalau kategori begitu, hadirin dan hadirat. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, kata Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih, fakana fi kulli raka'atin ruku'ani wa sujudan. Pada setiap rakaat ada 2 kali rokok dan ada 2 kali sujud. Bahkan ada 2 kali qiyam sebenarnya. Fastakmala fi raka'ataini 4 ruku'at wa 4 sujudat. Maka lengkaplah pada 2 rakaat salat gerhana itu 4 kali rokok, iaitu 2 pada rakaat pertama, 2 pada rakaat pertama, 2 pada rakaat kedua, wa 4 sujudat, iaitu 2 sujud pada rakaat pertama dan 2 sujud pada rakaat yang kedua. Wa ra'a fi salatihi tilkal jannata wan nar. Ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melihat dalam salat tersebut syurga dan neraka. Wa hamma ay ya'khudha unqudan minal jannati fayurihim iyyah. Dan Nabi nak ambil ada satu benda daripada syurga tu, dan Nabi nak memperlihatkan. Hamma ni Nabi berkeinginan. Nabi ada keinginan nak ambil apa yang Nabi nampak dalam syurga itu, dan Nabi nak memperlihatkan kepada para sahabat. Wa ra'a ahlal azab finnar. Dan Nabi SAW pada ketika itu melihat golongan-golongan yang sedang diazab di dalam neraka. Fa khataba bihim khutbah balighah. Ini khutbah gerhana. Ini namanya khutbah gerhana. Dan kita tahu bahawasanya untuk solat gerhana ni ada khutbah. Untuk solat gerhana ada khutbah. Fa khataba bihim khutbatan balighah. Lalu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada para sahabat dengan khutbah yang balighah. Balighah ni khutbah yang memberi kesan. Khutbah yang membekas, yang memberi kesan. Hufiza minha qawluhu. Antara peringatan Nabi yang dihafal oleh para sahabat yang meriwayatkan kepada generasi anak murid mereka yang terkemudian, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza raaitum zalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Terjemahannya, hadirin sidang jemaah, antara sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa khutbah, itu khutbah gerhana setelah selesai salat, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya matahari dan bulan kedua-duanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahad. Kedua-duanya tidak berlaku
iaitu kedua-duanya tidak berlaku gerhana disebabkan kematian seseorang. Wala lihayatih, dan kedua-duanya matahari dan bulan tidak berlaku gerhana disebabkan kelahiran seseorang. Lihayatih itu maksudnya kelahiran. Limauti maksudnya kematian. Apabila kamu melihat berlaku gerhana, fa idza ra'aitum zalik, apabila kamu melihat berlaku gerhana, fad'ullah, doalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah kamu, wa sallu, dan dirikanlah salat, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kamu. Jadi tuntutan kita kalau kita nampak gerhana bulan atau gerhana matahari berlaku, buat 4 perkara. Apa dia? Iaitu yang pertama doa, yang kedua salat, yang kedua bertakbir, yang ketiga salat, yang keempat sedekah. Hadirin dan hadirat, doa, takbir, salat, sedekah apabila kita nampak berlaku gerhana. Cuma saya nak sebut dari sudut fiqh, sebahagian ulama berpendapat kalau gerhana berlaku tapi kita tak nampak gerhana tu, maka tak dituntut solat. Ini pandangan tersebut. Kalau gerhana berlaku tapi kita tidak nampak, macam tahun lepas ada berlaku gerhana bulan, hadirin sidang jemaah. Tahun lepas ada berlaku gerhana bulan. Saya ingat masa tu saya jemput sahibul fadilah Ustaz Faiz Abu Mujahid kita untuk jadi imam solat gerhana di tempat saya lah, tempat saya bekerja tu, di Taman Maluri. Jadi saya minta dia untuk jadi imam dan seterusnya baca khutbah gerhana. Tapi Ustaz Faiz tanya saya, dia kata, Ustaz, bukankah kalau tak nampak, sebab malam tu hujan lebat malam tu hujan lebat, tahun lepas punya gerhana bulan, malam tu hujan lebat. Dia kata, Ustaz, bukankah kalau tak nampak ni tak payah? Lepas tu saya kata ke dia, Ustaz, memang ada pandangan macam tu, cuma mazhab Syafi'i ni nampak ke tak nampak boleh solat, begitu. Plus saya kata ke Ustaz Faiz, ada makam ni, makam kita nak tarbiyah budak-budak ni, ada makam-makam mendidik, macam tu. Jadi bila kita nak didik ni, benda tu memang kita, kalau kita nak nampak dengan mata, kebetulan malam tu hujan, tahun depan tak berlaku dah gerhana, mudah-mudahan sampai ketua lah dia tak solat gerhana dan tak boleh belajar kaifiat dan tata cara. Kita nak bagi budak-budak ni belajar, hadirin dah hadirat, macam mana cara nak solat. Itu. Kemudian alhamdulillah Ustaz Faiz pun waktu itu dia teruskan juga, hadirin dah hadirat. Walaupun waktu itu sebenarnya hujan lebat. Begitu. Tetapi ini ada maknanya, ada satu pandangan dalam mazhab lain lah, bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain kata, kalau kita tak nampak gerhana, tak payah solat. Sebab dalam hadis ni jelas sebut, fa iza ra'aitum, apabila kamu melihat, begitu. Sebagai ulama ni dia teliti lah, dia kata dalam hadis sebut kalau nampak, maknanya kalau tak nampak tak payahlah solat, begitu. Tak apa dah. Tidak perlu, bukan tidak boleh, tidak perlu untuk solat kerana tidak nampak. Tapi kalau dia nak solat, silakan, kerana memang ada mazhab yang menganjurkan, nampak ke tak nampak. Hadirin dah hadirat. Begitu. Iaitu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Syafi'i dia tidak mensyaratkan semata nampak, dia mensyaratkan semata berlaku. Macam kita tahu ia berlaku. Macam dimaklumkan oleh orang kata pihak-pihak yang ada ilmu berkenaan dengan ilmu falak itu, bahawasanya ini berlaku gerhana matahari cincin contohnya. Awal tahun ni pada bulan 2 pun ada berlaku gerhana matahari. Dan juga ada berlaku gerhana bulan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok kepada perkembangan, 2-3 hari lepas pun ada gerhana bulan berlaku. 2-3 hari lepas. Kalau tak silap saya pada malam 30, sekarang ni bulan apa? 11. Pada malam 30 Oktober kalau saya tak silap. Iaitu berlaku gerhana separa, gerhana bulan separa. Pukul 3-4 pagi. Memanglah kita tak tahu. Kita seronok tidur. Tetapi hadirin dan hadirat, itu kalau tak silap saya, JAKIM ada keluarkan gerhana bulan separa begitu, dia ada keluarkan, dan demikian pejabat mufti wilayah dan Jabatan Agama Islam dan Persekutuan pun ada keluarkan iklan di Facebook masing-masing. Jadi itu ada iklan lah. Begitu. Jadi kalau kita nampak dan kita sedar pada waktu itu, boleh untuk kita lakukan, hadirin sidang jemaah. Baik. Berbalik kepada perbahasan kita, Nabi SAW kata, la yakhsifan li mauti ahad wala li hayatih. Gerhana ini tidak berlaku disebabkan kematian seseorang dan tidak berlaku gerhana disebabkan kelahiran seseorang.
Apakah signifikannya Nabi SAW sebut tentang isu ni? Begini. Ni saya nak kongsikan faedah. Sebenarnya apabila hari kejadian berlaku gerhana matahari, ia merupakan hari yang sama wafatnya anak lelaki Nabi namanya Ibrahim. Dia hari yang sama. Maknanya kebetulan takdir Allah Ta'ala, Ibrahim anak Rasulullah SAW ini meninggal dunia pada hari tersebut berlaku gerhana matahari. Jadi apabila berlaku gerhana matahari pada hari tersebut, maka datanglah bunyi-bunyi orang ramai kata, oh ini mesti sebab Ibrahim mati ni. Maknanya gerhana berlaku disebabkan kematian anak kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahawasanya Nabi kita ini ada 7 orang anak. Iaitu ada 3 orang anak lelaki dan 4 orang anak perempuan. Yang lelaki itu adalah Al-Qasim dan juga Abdullah dan juga Ibrahim. Manakala yang perempuan adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi kita tahu bahawasanya anak lelaki Nabi semuanya meninggal kecil. Semuanya meninggal waktu kecil. Al-Qasim ke, Abdullah ke dan juga Ibrahim. Daripada 7 orang anak Nabi ini, 6 orang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah. 6 orang anak Nabi SAW dilahirkan daripada ibu yang sama, iaitu Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza, kecuali Ibrahim. Kerana Ibrahim ni dia adalah anak Nabi SAW hasil daripada hubungan Nabi dengan seorang wanita namanya Mariatul Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah. Dan Maria Al-Qibtiyah ni adalah seorang yang telah dihadiahkan oleh Muqawqis Maharaja Mesir dan Iskandariyah. Kalau tuan-tuan masih ingat, dulu kita belajar kitab Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Ini cerita zaman di Baitul Salam Maqabah dulu tu. Hadirin dah hadirat, lama pun cerita tu. Kita belajar kitab Mukhtasar Sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ, dan di situ kita sampai kepada perbahasan Nabi SAW ada menghantar utusan-utusan dakwah kepada maharaja-maharaja pada zaman tu. Dan Nabi hantar seorang sahabat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi hantar pergi ke siapa dia? Nabi hantar pergi ke Muqawqis Maharaja Mesir dan Iskandariyah pada waktu itu. Maharaja Mesir ni, dia tak terima dakwah Nabi. Dia tolak. Tapi dia tolak dengan penolakan yang baik. Dia tolak, dia hadiahkan 2 orang hamba perempuan. Yang pertama Mariah namanya, yang kedua namanya Shirin. Sebahagian kata Sirin, sebahagian kata Shirin. Dan mereka ni adik-beradik. Mariah dan Shirin ni adik-beradik. Dan akhirnya Mariah ni diberi kepada Nabi SAW, Maria Al-Qibtiyah. Dan mereka, orang kata, dapat satu anak namanya Ibrahim. Dan Nabi SAW sangat duka cita dengan pemergian Ibrahim ini. Kan ada Nabi SAW dalam riwayat yang masyhur, Nabi kata, wa inna lafiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sesungguhnya kami ini wahai Ibrahim dengan pemergian kamu sangat berduka cita. Wa inna lafiraqika ya Ibrahim lamahzunun, kata Nabi SAW. Nabi kata innal aina latadma, sesungguhnya air mata mengalir. Wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati itu bersedih, kata Nabi SAW. Jadi Nabi pun menangis anak meninggal. Nabi pun bersedih bila anak meninggal. Maka tak bolehlah kita marah orang menangis kalau keluarga dia meninggal. Menangis itu tak ada masalah. Yang masalah meratap. Ini tak boleh. Meratap, duk tarik-tarik baju, duk koyak-koyak baju, duk tampar-tampar pipi. Yang ni yang tak boleh. Ini dia panggil niyahah. Tapi kalau semata menangis kesedihan ni tidak ada masalah. Kita manusia biasa. Nabi SAW, anak Nabi SAW meninggal, Nabi menangis, Nabi bersedih. Ini normal, manusia biasa. Hadirin dan hadirat. Ini tidak dilarang. Yang dilarang adalah an-niyahah, iaitu perbuatan meratap. Hadirin sidang jemaah, meratap kematian ini tak dibenarkan. Baik. Jadi berbalik kepada isu tadi, Nabi SAW apabila anak baginda mati, hari yang sama berlakulah gerhana matahari. Dan apabila berlaku gerhana matahari itu, orang ramai mengatakan, oh gerhana ni mesti berlaku sebab anak Nabi mati. Lalu Nabi pun dalam khutbah Nabi tegurlah. Nabi kata, la yakhsifani li mauti ahad. Dalam sebahagian riwayat dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW kata, la yankasifan. Yani yakhsifan. Dalam hadis yang lain, la yankasifan. Bismillah. Maknanya ada satu yang Nabi nak ajarkan. Kejadian alam yang berlaku tidak disebabkan kematian dan kelahiran manusia. Kejadian alam yang berlaku adalah tidak disebabkan kelahiran dan kematian manusia.
Kadang-kala sebahagian masyarakat kita, hadirin dan hadirat, apabila berlaku kejadian alam tertentu, dia mulalah nak kaitkan dengan kehidupan orang tu, kematian orang ini. Kalau kita perasan lah, kadang-kadang kalau macam contoh, apabila ada kematian berlaku, kematian ustaz ke, ustazah ke, ulama ke, penceramah ke, kebetulan hari yang sama hujan turun, maka dia pun kata hujan turun ni mesti sebab ustaz ni meninggal. Allah, dia kita tak boleh nak kait macam tu, hadirin dan hadirat. Sekali lagi pula kalau orang tu meninggal ke, orang tu hidup ke, keluar pelangi, dia kata ini pelangi ni mesti sebab ustaz tu meninggal atau ustazah tu meninggal dunia. Tak boleh kata macam tu, hadirin dan hadirat. Ya, agama ni tak mengajar kita sebegitu, dan Nabi dah perbetulkan kepahaman macam ni. Maknanya kalau benda-benda kejadian alam ni dia berlaku atas kehendak Allah, dia tak berlaku disebabkan kelahiran seseorang atau kematian seseorang. Jadi kita kena i'tikad, kita kena betul, hadirin dan hadirat. Dan anjuran kita adalah untuk berdoa kepada Allah, takbir kepada Allah, mendirikan salat dan bersedekah. Kenapa apa signifikan anjuran sedekah, hadirin sidang jemaah? Dan apa signifikan takbir, apa signifikan salat? Sebenarnya apabila berlaku gerhana, Nabi takut, Nabi khawatir, Nabi risau. Jadi kita ini apabila kita risau dan takut tentang sesuatu, kita dianjur pertama doa kepada Allah. Banyakkan doa kepada Allah. Jadi kita macam contoh, kita kata Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Cuba kita teliti tentang sebutan Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, kau tutuplah auratku, iaitu kau tutupkan keaiban-keaibanku, wa amin rawati, dan kau amankan aku dari perkara yang menakutkan aku. Ini doa Nabi SAW. Jadi Nabi kalau takut, Nabi akan doa, Allahumma hafadhni min bayni yaday, ya Allah kau peliharalah aku daripada arah depan, wa min khalfi, daripada arah belakang, wa an yamini, daripada arah kanan, wa an shimali, daripada arah kiri, wa min fawqi, daripada arah atas, wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti, dan aku mohon perlindungan dengan keagungan dan kebesaranmu ya Allah daripada aku ni mati daripada arah bawah. Dan kata para ulama seperti Ibnu Daqiqil Aid rahmatullah alaih, Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid rahmatullah alaih, beliau kata mati daripada arah bawah ni maknanya ditimpa gempa bumi, hadirin dan hadirat. Itu doa-doa kita terhadap perkara yang kita risau, perkara yang kita takut. Kemudian Nabi takbir. Takbir ni pun kalau ketika kita takut, kita boleh Allahu Akbar begitu. Kita terkejut ke, kita risau ke, takut, Allahu Akbar begitu. Dan kita salat. Dan Nabi SAW memang ada riwayat yang menyebut Nabi ada masalah dan Nabi salat. Nabi kalau hatta ada masalah kewangan, Nabi salat. Ada riwayat yang menceritakan kalau Nabi rasa kehidupan Nabi susah dari sudut harta benda, Nabi akan salat. Sebab Allah memberi jaminan dan janji. Allah kata siapa yang salat aku bagi rezeki. Begitu mafhum daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha, yang mana Allah Ta'ala kata wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa. Ini dalam surah Taha. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam mendirikan salat. Kami ni tak minta rezeki daripada kamu, tetapi kamilah yang bagi rezeki kepada kamu, dan kesudahan yang baik hanyalah untuk orang yang bertakwa, kata Allah dalam surah Taha, hadirin dan hadirat. Dan Ibnu Katsir rahmatullah alaih, al-Imamul Hafiz Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dan Ibnu Katsir ni adalah anak murid kepada Ibnu Al-Qayyim. Dia adalah anak murid kepada Ibnu Al-Qayyim. Mereka ni adalah antara jumlah anak-anak murid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kita tahu bahawasanya anak murid kanan Ibn Taimiyah adalah Ibnu Al-Qayyim ni, penulis kitab kita ini. Meninggal pada tahun 751 Hijrah. Dan satu lagi anak muridnya adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meninggal pada tahun 774 Hijrah, hadirin dan hadirat. Dia tulis kitab tafsir yang sangat masyhur dan hebat. Namanya Tafsirul Quranil Azim. Tafsir Al-Qurani Al-Azim. Itu nama kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan dalam kitab tersebut Ibnu Katsir ditafsirkan ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Ibnu Katsir kata, "Idza aqamtas salata
ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Apabila kamu mendirikan salat, rezeki akan datang kepada kamu daripada jalan yang tak disangka-sangka. Itu. Apabila kamu mendirikan salat, rezeki datang kepada kamu daripada jalan yang kamu tak sangka-sangka. Sebab tu Nabi kalau ada masalah, kalau ada kesusahan, kesedihan, Nabi akan salat. Hadirin dah hadirat. Jadi dirikan salat. Wa tasaddaqu, dan Nabi akan, dan Nabi anjurkan kita untuk bersedekah. Sedekah ni kata para ulama, sedekah menghalang bala. Sedekah dia menolak bala. Ini disebut oleh para ulama. Sedekah menolak bala. Baik itu ada hadis, walaupun hadis itu dhaif, dikatakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, dawu mardakum bis sadaqah. Rawatilah, ubatilah orang sakit kamu dengan bersedekah. Rawatilah orang sakit kamu dengan bersedekah. Hadis itu dhaif, hadirin sidang jemaah. Cuma disebut oleh seorang ulama besar. Dia kata apa? Dia kata walaupun hadis ini dhaif, tetapi ulama-ulama hadis mengamalkan hadis tersebut dalam kehidupan mereka. Maknanya ulama-ulama hadis, mereka mengamalkan hadis tersebut. Kalau mereka rasa macam tak sihat ke, mereka rasa sakit ke, mereka akan memperbanyak sedekah. Hadirin sidang jemaah, mereka akan memperbanyak sedekah. Jadi anjuran pun begitulah. Waqala, dan selepas daripada itu Nabi kita SAW mengata kepada para jemaah ketika khutbah, baginda kata, ya ummata Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma ahadun aghyar minallahi ay yazniya abduhu aw tazniya amatuh. Ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Terjemahannya, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi kata Nabi, demi Allah, ni ketika khutbah salat gerhana ni, selepas salat gerhana Nabi khutbah gerhana, demi Allah, ma ahadun aghyar minallah, tidak ada yang lebih, orang kata cemburu. Aghyar ni daripada apa? Perkataan cemburu. Hadirin sidang jemaah, daripada seorang hambanya berzina, iaitu hamba lelaki. Abdu ni hamba lelaki. Ayazniya abduhu au tazniya amatuh. Kalau abdu adalah hamba lelaki, manakala amah adalah hamba perempuan. Abdu adalah hamba lelaki, manakala amah adalah hamba perempuan. Maknanya tidak ada yang lebih cemburu berbanding Allah apabila seorang hambanya berzina. Nauzubillah min dzalik. Cemburu di situ maknanya yang lebih kuat kemarahannya dan kemurkaannya, hadirin dan hadirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, nescaya kamu akan sedikit ketawa. Nescaya kamu akan sedikit apa? Ketawa. Wala bakaitum katsira, dan kamu akan banyak menangis. Kamu akan banyak menangis. Maknanya kalau kamu ni wahai umat Muhammad, kamu tahu apa yang aku tahu. Lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu mengetahui apa yang aku tahu, nescaya kamu akan banyak, la dhahiktum qalila, kamu akan ketawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan kamu akan banyak menangis. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, waqad ruwiya anhu annahu sallallahu alaihi wasallam sallaha ala sifatin ukhra. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya baginda mendirikan salat gerhana dengan tata cara yang lain. Maknanya tata cara salat gerhana ni tidak seperti yang disebutkan tu saja. Maknanya ada beberapa riwayat lagi yang mencerita tentang tata cara atau sifat atau kaifiat salat gerhana. Minha, antara cara atau antara sifat-sifat tersebut, itu antara tata cara tersebut, kullu raka'ah bisalasi ruku'at. Salat tu 2 rakaat, tapi setiap rakaat ada 3 kali rukuk. Setiap rakaat ada 3 kali rukuk. Yang cara yang kita sebut yang pertama tadi, setiap rakaat 2 kali rukuk dan 2 kali sujud.
Yang ni ada 3 kali rukuk. Wa minha, antara kaifiat dan tata cara yang disebutkan adalah lagi, hadirin sidang jemaah, kullu raka'ah bi 4 ruku'at. Setiap rakaat daripada 2 rakaat solat gerhana itu, setiap rakaat ada 4 kali rukuk. Ada juga pandangan sebegitu. Tetapi ada juga riwayat yang mengatakan kullu raka'ah bi ruku'in wahid. Setiap rakaat tu 1 rukuk sahaja, macam solat-solat yang biasa. Setiap rakaat ada 1 kali rukuk sahaja, macam solat biasa. Macam kita solat tahiyatul masjid, macam kita solat duha, macam kita solat hajat. Maknanya 1 rakaat ada 1 kali rukuk sahaja. Ada pandangan yang kata itu tata cara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kata Ibn Al-Qayyim, walakin, akan tetapi, kibarul a'immati la yusahihuna zalik. Ulama-ulama kibar, iaitu ulama-ulama yang besar, mereka tidak mensahihkan perbuatan-perbuatan tersebut ataupun semua yang disebutkan itu. Jadi yang rajih dan yang sahih adalah tata cara solat gerhana ni ada 2 rakaat, 1 rakaat ada 2 kali rukuk dan 2 kali sujud. Begitu hadirin sidang jemaah. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, dikatakan di sini, wa amara sallallahu alaihi wasallam fil kusufi bi dzikrillah ta'ala was salati wad du'ai wal istighfari was sadaqati wal itaqati wallahu a'lam. Ini kata Ibn Al-Qayyim dalam mengakhiri bab atau perbahasan berkenaan dengan solat gerhana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan pada solat gerhana matahari supaya orang ramai zikir kepada Allah Ta'ala. Pertama sekali zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua adalah wassalah, mendirikan salat. Dan salat di sini zahirnya merujuk kepada salat gerhana. Yang ketiga adalah wad-du'a, kita berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, yang ni tadi kita tak sebut, iaitu wal istighfar, kita memperbanyakkan istighfar. Maknanya contoh ketika gerhana berlaku, kita astaghfirullah begitu. Ataupun kita sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi ni antara istighfar yang Nabi banyak adalah Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi banyak Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dan dikira lebih daripada 70 kali dalam satu majlis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita pun 100 kali boleh, 70 kali boleh. Semuanya ada riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kita membaca Sayyidul Istighfar apabila berlaku gerhana. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya Sayyidul Istighfar, penghulu bagi sekalian istighfar. Iaitu istighfar yang paling baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu baginda itu adalah utusan Allah, maka hakikatnya istighfar itu datang daripada Allah, hadirin dan hadirat. Apa yang Nabi ajar adalah daripada Allah sebenarnya. Jadi kalau kita melazimkan apa yang Nabi ajar dan Nabi buat dan yang Nabi amalkan, hadirin dan hadirat, itulah yang Allah nak sebenarnya. Itulah yang Allah nak. Allah nak kita ni beragama dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nak kita ini beribadat dengan ibadat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah maksud dia. Dan yang terakhir dikata di sini was-sadaqah, dan memperbanyakkan sedekah. Ataupun dan bersedekah sahaja. Maknanya sedekah ni tak semesti kuantitinya banyak. Yang penting kita bersedekah, hadirin sidang jemaah. Boleh jadi RM1, boleh jadi RM2, ikut kepada kemampuan. Tidak ada masalah apabila berlaku gerhana, lebih-lebih lagi hadirin sidang jemaah. Bahkan ada sebahagian ulama, mereka mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Mereka kata sesungguhnya telah berjayalah golongan yang tazakka. Tazakka tu ada sebahagian ulama tafsir kata telah berjaya mereka yang bersedekah.
Kerana tazakka tu seolah kembali kepada zakat. Dan sedekah adalah, orang kita kata zakat adalah bahagian daripada sedekah. Zakat adalah bahagian daripada sedekah. Jadi setelah dia sedekah, wa zakara asma rabbih fa shalla, dia pun sebut nama Allah dan dia mendirikan salat. Jadi begitu. Sebahagian ulama kata bayar zakat fitrah dan diri sembahyang raya. Begitu. Ini sembahyang raya puasa. Jadi ini antara beberapa pandangan. Sebab tu menarik sebenarnya kalau kita mengaji tafsir ni, hadirin dan hadirat. Tapi kita yang menariknya kalau kita mengaji tafsir para ulama lah. Yang ni macam ada orang dia buka kitab tafsir, tafsir ulama besar ni contohnya. Tapi dia tafsir kat kepala dia je. Ini masalah juga. Dia tak baca langsung apa yang ustaz tu sebab apa yang syekh tu sebut. Penyakit juga macam tu. Dia buka-buka je kitab. Orang kata mengajar kitab apa ustaz? Tafsir Ibnu Katsir, Allah hebat. No dia. Tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir itu, tafsir ini. Tapi rupanya buka saja. Tapi dia tak baca apa-apa yang disebut oleh Ibnu Katsir, apa yang disebut oleh At-Tabari. Yang tu pun kita tak mau juga. Kita nak biar belajar tafsir tapi tengok pandangan-pandangan ulama yang ada dalam tu. Dan yang terakhir dikata di sini wal itaqah. Itaqah ni kita membebaskan hamba. Ini pada zaman dahulu lah. Membebaskan hamba. Maknanya kalau ada hamba yang dimiliki oleh tuan-tuan pada zaman tersebut, maka pada ketika berlaku gerhana, hamba-hamba ni dibebaskan sebab nak mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah apabila hari berlaku gerhana. Sebelum saya tutup, saya nak tanya, kenapa perbahasan ni hanya sebut tentang solat gerhana matahari saja? Kenapa tak ada perbahasan gerhana bulan? Jadi dijawab oleh sebahagian ulama, kerana pada zaman Nabi tak pernah berlaku gerhana bulan. Hadirin dah hadirat. Ini antara pandangan yang disebut. Maknanya yang berlaku gerhana matahari itu yang berlaku. Maknanya ada pandangan yang kata gerhana bulan pada zaman Nabi SAW tidak pernah berlaku. Yang berlaku adalah pada gerhana matahari saja. Jadi memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ni, hadirin dah hadirat. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil istisqa. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi pada salat istisqa. Saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.